Kenapa? Takut? Ujian hasil sekademik nak mula? Jangan risau. Kenapa? Saya ada teknik yang sangat mudah untuk anda lulus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Dah bersedia? Saya harap anda semua telah bersedia dan juga telah berkeyakinan untuk menghadiri kelas Bio Cikgu Salwa. Bio, ada yang lupa? Bio adalah bijak bahasa Melayu. Kita nak belajar apa hari ni? Mestilah kita nak kuasai karangan. Sebab apa? Peperiksaan telah pun bermula pada bulan November. Ada berapa hari lagi? Tak lama kan? 2 minggu lagi. Jadi, hari ini saya akan fokuskan kepada tajuk acuan karangan menengah rendah. Untuk acuan hari ini, saya akan fokuskan kepada tema dan juga kehendak soalan. Dah ada pen? Dah ada pensel? Dah ada kertas? Jom kelas bermula pada hari ini. Untuk makluman semua, karangan hari ini rujukan adalah di Pusat Tuisyen Fokus Kejayaan bertarikh 22 September 2019 di Facebook. Mesti ramai tanya kan, Cikgu Salwa ni nak ada acuan apa? Nak buat apa? Untuk makluman semua, tidak lari daripada kebiasaan. Acuan karangan yang digunakan pada hari ini adalah berdasarkan struktur umum karangan bahasa Melayu untuk menengah rendah. Berfokuskan daripada galus, iaitu gagal kepada lulus. Dah lulus, mestilah ada cara untuk dapat A+. Jadi, fokus betul-betul apa yang saya akan terangkan hari ini. Pasti A dalam genggaman. Tak dapat A tak apa. Yang penting lulus ujian akhir sesi akademik tahun 2024. Acuan ini memberi panduan kepada pelajar bagaimana dengan mudahnya menyusun perenggan daripada pengenalan, isi 1, 2, 3 dan juga kesimpulan secara teratur dan jelas dengan penekanan pada yang pertama. Pengenalan menjelaskan isu yang dibincangkan secara umum. Isi utama mengembangkan isi 1, 2, 3 dengan penerangan dan contoh berdasarkan kehendak soalan. Dan kesimpulan pula mengakhiri karangan dengan rumusan atau penegasan bagi menguatkan hujah pada karangan tersebut. Baiklah, perenggan pengenalan. Apa itu perenggan pengenalan? Seperti saya bagi tahu tadi, kena tahu 2 perkara saja, iaitu tema dan juga kehendak soalan. Kat mana nak dapat? Tema dan kehendak soalan kita akan dapat pada arahan ataupun soalan peperiksaan. Okey, baiklah. Sebelum saya teruskan, nanti saya tunjuk, ini saya akan terangkan dulu acuan yang kita akan gunakan. Dalam perenggan pengenalan, acuannya ialah pada era globalisasi dan modernisasi ini, isu tentang apa? Isilah tema yang ada pada soalan atau arahan.
Faham? Jelas? Selepas itu sambung dengan ayat yang seterusnya. Sering meniti dari bibir ke bibir marhen atau rakyat jelata. Isu ini turut mendapat perhatian para cendekiawan dan teknokrat di seluruh pelosok negara. Persoalan yang timbul ialah mengapakah hal ini mendapat perhatian semua pihak? Setiap persoalan pasti ada jawapannya kerana setiap penyakit pasti ada penawarnya. Oleh itu, apakah nampak kat sini? Kehendak soalan. Kat mana dapat kehendak soalan? Di sini, iaitu daripada soalan dan arahan. Untuk isi pertama, dengar betul-betul saya cakap isi pertama. Awak kena tahu kehendak soalan dan juga isi pertama. Kat mana nak dapat? Mestilah pada pendahuluan yang telah dibuat. Pendahuluan tadi dapat kat mana? Mestilah dapat pada arahan ataupun soalan peperiksaan. Baiklah, perenggan pertama kita mulakan dengan ayat yang mudah, iaitu salah satu kehendak soalan adalah dari segi atau adalah dengan isi pertama. Kemudian sambung ayat tersebut dengan mengapakah dikatakan demikian? Hal ini dikatakan demikian kerana awak kena huraikan mengikut rangka karangan yang telah dibina. Diikuti dengan ayat sebagai contohnya. Contoh dan bukti untuk kehendak soalan yang pertama tadi. Dan awak buat satu rumusan kecil untuk perenggan pertama ini, iaitu izharnya kehendak soalan adalah dari segi dengan isi yang pertama. Perenggan kedua. Perenggan kedua pula seperti perenggan pertama juga, iaitu awak gunakan selain itu. Saya dah pesan sebelum ni kan, mesti ada penanda wacana. Jadi penanda wacana untuk perenggan kedua ialah selain itu. Kemudian diikuti dengan kehendak soalan adalah dari segi atau adalah dengan isi kedua. Mengapakah dikatakan demikian? Hal ini dikatakan demikian kerana huraian pada isi kedua yang dipilih. Tamsilnya kemukakan apa? Contoh atau bukti. Dia punya pengukuhan bermula dengan perkataan natijahnya kehendak soalan adalah dari segi atau adalah dengan isi kedua. Okey? Masih lagi ada masalah? Dah sampai perenggan ketiga. Perenggan ketiga pula kita mulakan dengan seterusnya. Seterusnya, kehendak soalan adalah dari segi atau adalah dengan isi ketiga. Mengapakah dikatakan demikian? Hal ini dikatakan demikian kerana huraian. Amsalnya, maksudnya awak kena masukkan contoh dan bukti juga. Dan buat refleksi, iaitu refleksi untuk perenggan ketiga. Tuntasnya, kehendak soalan adalah dari segi atau adalah dengan isi ketiga. Baiklah, perenggan yang keempat ini adalah pilihan untuk awak tukarkan sedikit dengan perenggan pertama, kedua ataupun ketiga.
Sebab saya dah pesan dekat awak sebelum ni, untuk menarik perhatian pemeriksa, mesti ada perkataan-perkataan bombastik. Mesti ada perkataan-perkataan yang lain, yang lebih hebat kan. Jadi awak boleh guna akhir sekali. Kehendak soalan adalah dari segi ataupun adalah dengan isi yang keempat. Mengapakah dikatakan demikian? Hal ini dikatakan demikian kerana mestilah diikuti dengan huraian dan contoh atau bukti dengan perkataan umpamanya. Konklusinya adalah refleksi kecil untuk perenggan yang keempat adalah kehendak soalan adalah dari segi ataupun adalah dengan isi yang keempat. Habis kan? Saya dah cakap tadi, awak tahu tema, awak tahu kehendak soalan, satu karangan pasti selesai. Jadi ini kesimpulan pula. Hanya masukkan kehendak soalan dan juga tema. Apa ayatnya? Mari tulis bersama-sama dengan saya. Akhirul kalam, sudah terang lagi bersuluh bahawa kehendak soalan adalah jelas. Oleh hal yang demikian, awak tulis tema mesti sama dengan yang di atas, perlulah diberikan perhatian yang sewajarnya. Sebagai anak watan yang berwawasan dan pewaris legasi nenek moyang, marilah kita melangkah sederap dan seiringan dengan para cendekiawan serta teknokrat menuju kecemerlangan. Aforisma klasik Melayu ada menyatakan bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagungnya. Dan jika bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Baiklah, untuk contoh hari ini yang kita nak guna adalah dengan tajuk pelbagai usaha untuk mengekalkan permainan tradisional. Terang-terang dekat soalan ini, temanya adalah berkaitan dengan mengekalkan permainan tradisional. Itu tema dia. Kehendak soalan dia apa? Mestilah kehendak soalan dia pelbagai usaha. Maknanya pelbagai usaha itu dia punya kehendak soalan. Jadi dekat kehendak soalan inilah yang akan menjadi isi pertama, isi kedua dan juga isi yang ketiga. Yang saya terangkan kepada awak semua ni, iaitu pada era globalisasi dan modernisasi ini, permainan tradisional semakin dilupakan oleh generasi muda. Nampak tak? Ini dia punya tema. Kemudian, isu ini turut mendapat perhatian para cendekiawan dan teknokrat yang bimbang akan warisan budaya yang semakin pudar. Persoalan yang timbul ialah mengapakah permainan tradisional perlu dikekalkan? Setiap persoalan pasti ada jawapannya kerana setiap warisan budaya perlu dijaga untuk kesinambungan identiti bangsa. Begitu juga dengan permainan tradisional yang perlu dipelihara agar terus dimainkan oleh generasi kita dan akan datang. Oleh itu, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengekalkan permainan tradisional ini? Nampak tak? Kat mana awak kena tulis tema? Kat mana awak kena tulis kehendak soalan? Dah siap tulis? Dah siap awak masukkan? Jadi, lengkaplah awak punya pendahuluan. Selesailah awak punya pendahuluan.
Untuk isi pertama ni pula, awak tengok saya masukkan ni, awak tengok dan awak ikut. Salah satu usaha untuk mengekalkan permainan tradisional adalah dengan mengadakan program kesedaran di sekolah. Mengapakah dikatakan demikian? Hal ini dikatakan demikian kerana program kesedaran yang dianjurkan di sekolah boleh memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda. Sebagai contohnya, pertandingan permainan tradisional seperti congkak, sepak raga dan gasing boleh diadakan semasa hari sukan sekolah. Izharnya, pendedahan awal ini dapat menyemai rasa cinta terhadap permainan tradisional dalam kalangan pelajar. Jadi untuk isi yang kedua, ketiga ataupun pilihan yang keempat tadi, gunakan kaedah yang sama. Masukkan dia punya tema, isi huraian, contoh dan juga buat sedikit rumusan kecil untuk perenggan tersebut sahaja. Dan bagaimana nak isi pula untuk kesimpulan kan? Kesimpulannya saya kata tadi hanya isi tema dan juga kehendak soalan. Jadi tengok contoh Tengok contoh ni yang saya bagi. Akhirul kalam, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mengekalkan permainan tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Oleh hal yang demikian, permainan tradisional mesti diberikan perhatian yang sewajarnya oleh semua pihak. Sebagai anak watan yang berwawasan, marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam memelihara warisan budaya ini. Aforisma klasik Melayu ada menyatakan bahawa tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dan begitulah juga dengan permainan tradisional yang harus terus dipertahankan untuk generasi akan datang. Nampak tak? Kesimpulan dan juga ni untuk saya bagi bukan saja lulus untuk awak dapat A. Sebab apa? Kesimpulannya awak olah mengikut arahan dan juga kehendak soalan. Hai murid-murid, mari belajar dengan Cikgu Sawa. Pasti cemerlang, belajar dengan ceria penuh keyakinan. Cikgu Sawa bimbing kita pasti gemilang.